Okey, untuk 5.5 dan 5.6, kalau kamu tak faham, kamu boleh Google kat internet, sana boleh dapatkan jawapan. Saya pun belajar kat sana. Nanoscience dan nanoteknologi. Keinginan untuk melihat benda yang sangat kecil sentiasa menjadi dorongan utama dalam kajian saintifik. Pemahaman tentang struktur bahan yang sangat kecil ini berserta dengan kemajuan penyelidikan kini telah membolehkan sifat sesuatu bahan dimanipulasi untuk menghasilkan bahan dengan sifat yang diingini. Antara kajian tentang struktur yang sangat kecil ini adalah berkaitan zarah nano seperti helaian graphene dan zarah nano emas yang menyumbang pada perkembangan pesat bidang nanoscience dan nanoteknologi. Nanoscience ialah kajian pengolahan bahan-bahan pada skala nano iaitu antara 1 nanometer hingga 100 nanometer. Nanoteknologi ialah pembangunan bahan atau peranti dengan memanfaatkan ciri-ciri zarah nano. Jumlah ukuran untuk bahan nano adalah 10 kuasa negatif 9 hingga 10 kuasa negatif 7 meter. Sangat kecil. Contoh helaian graphene, ketebalannya hanya 1 atom karbon. Nano Malaysia merupakan syarikat yang diperbadankan bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi untuk pembangunan bidang nanoteknologi. Zarah nano yang berukuran antara 1 hingga 100 nanometer memungkinkan pelbagai aplikasi dapat dicipta kerana saiznya yang sangat kecil. Dalam bidang kosmetik contohnya, penggunaan zarah nano mampu untuk memberikan keputusan yang lebih memuaskan kerana zarah yang sangat kecil ini berkeupayaan untuk menembusi lapisan kulit dengan lebih mudah. Zarah nano juga mampu menyelaputi lapisan permukaan dengan lebih sekata, menjadikannya bahan terbaik sebagai ejen penyalut. Okay. Ada kapsul yang saiznya sangat kecil, ia boleh menyelaputi bahan-bahan vitamin, bahan-bahan aktif lah dalam bahan kesihatan yang senang teroksida, senang dirosakkan oleh haba. Okay. Dia diselaputi oleh nanokapsul. Semikonduktor dan elektronik. Okay, aplikasi nanoteknologi iaitu semikonduktor yang lebih kecil dan efisien, sistem pendawaian dengan konduktiviti yang tinggi. Dari segi tenaga dan elektrik, sel solar yang lebih efisien dan lebih kecil, bateri yang lebih tahan lama. Tekstil, fabrik kalis air, api dan kotoran. Waterproof, fireproof dan dia anti kotoran lah. Kotoran takkan melekat. Fabrik pelindung sinar UV dan anti kedut. Okay, UV resistant and wrinkle resistant. Dalam bidang perubatan, aplikasi nanoteknologi buat peranti ujian yang lebih sensitif. Sistem penyampaian ubat yang lebih berkesan. Bidang pertanian, racun perosak yang lebih efektif, pembajaan yang lebih cekap dan menyeluruh. Dalam bidang pemprosesan makanan, bahan tambah makanan berskala nano, pembungkusan makanan anti-mikrob. Cakupan bidang nanoteknologi sangat luas, merentasi pelbagai disiplin ilmu termasuk
fizik biokimia perubatan dan kejuruteraan. Antara contoh bahan yang menjadi tumpuan utama ialah bahan daripada karbon yang dikenali sebagai graphene. Okay, ini struktur graphene. Rangkai silang antara atom karbon dalam bentuk heksagon, unit golongan heksagon. Graphene merupakan salah satu allotrop bagi karbon selain berlian dan graphite. Namun mempunyai sifat yang sangat berbeza antara satu sama lain. Helaian graphene dapat menghasilkan pelbagai bahan termasuk grafit, tube karbon nano dan berbola fullerena. Okay, ada istilah ini nanti saya share video itu. Sifat fizik graphene. Ya, walaupun nipis tapi kuat dan keras, load sinar, pengalir haba dan elektrik yang baik, kenyal, bersifat tidak telap, rintangan elektrik yang sangat rendah. Okay. Jadi sifat-sifat fizik graphene ini menjadikannya satu bahan yang sangat hebat lah. Graphene berjaya diasingkan daripada grafit pada tahun 2004 oleh dua saintis, Andrea Jain dan Konstantin Novoselov, yang membolehkan mereka menerima anugerah Nobel pada tahun 2010 atas kejayaan mereka. Dua saintis inilah yang discover about graphene. Helaian graphene terbakar pada suhu yang lebih rendah berbanding grafit. Graphene merupakan allotrop karbon yang paling reaktif. Tindak balas kimia graphene masih dikaji oleh peneliti secara terperinci kerana penemuan dan penghasilkan graphene yang masih baru. Baru 11 tahun macam tu. Penemuan graphene membuka lembaran baru dalam bidang nanoteknologi. Pelbagai aplikasi sedia ada dapat ditambah baik atau diganti dengan graphene yang mempunyai ciri-ciri unggul dan istimewa. Kegunaan graphene dalam pelbagai bidang elektronik, struktur atom dalam graphene menjadikannya konduktor yang unggul. Konduktor elektrik yang baik dalam elektronik. Sensor, graphene mempunyai luas pembukaan yang tinggi, nipis tapi luas pembukaan tinggi. Bioperubatan, untuk buat sensor, kejuruteraan tisu, sistem penyampaian ubatan. Okay, polimer dan komposit. Kekuatan mekanikal yang tinggi menjadi graphene sesuai sebagai bahan komposit polimer. Maksudnya graphene bercampur dengan polimer lah untuk hasilkan bahan komposit yang mempunyai ciri lah yang lebih unggul. Membran. Okay, sebagai membran dalam sistem penerusan air dapat memisahkan air daripada campuran gas. Bidang tenaga untuk membuat bateri yang lebih tahan lama, fleksibel dan kuat, seperti dalam supercapacitor. 5.6 aplikasi teknologi hijau dalam pengurusan sisa industri. Ada nota dalam buku modul belajar, nanti pun bacakan. Okay?
Pengenalan dasar teknologi hijau kebangsaan pada tahun 2009 telah merintis penggunaan teknologi hijau dengan lebih meluas dalam berbagai sektor di Malaysia. Boleh sendiri baca PDF itu, saya share semalam. Kesedaran masyarakat terhadap pencemaran alam sekitar dan perubahan iklim telah mencepatkan usaha ke arah penghasilan serta penggunaan teknologi hijau di samping penggunaan sumber yang lebih lestari. Penggunaan teknologi hijau tidak terhad kepada bidang perindustrian semata-mata tetapi sangat luas melintasi pelbagai aspek kehidupan. Dalam aplikasi yang melibatkan penghasilan produk atau perkhidmatan, penggunaan teknologi dengan pendekatan yang mesra alam. Green teknologi dan aplikasinya. Semua tenaga yang boleh diperbaharui adalah contoh tenaga yang mesra alam, teknologi hijau. Contoh tenaga solar, tenaga hidro, tenaga geothermal dan tenaga angin. Dalam bidang perubatan, pengangkutan, kenderaan yang kurang membebaskan gas rumah hijau atau tidak membebaskan gas rumah hijau. Contoh yang menggunakan elektrik, ataupun hybrid, ataupun bahan api alternatif seperti bahan api bio, itu merupakan teknologi hijau dalam bidang pengangkutan. Dalam pembangunan, penggunaan bahan binaan mesra alam dan bangunan yang jimat tenaga. Industri, penggunaan alatan dan teknologi cekap tenaga. Yang energy efficient. Contoh, penggunaan alatan kat rumah, kita beli barang elektrik, kita lihatlah yang ada 5 bintang ni. Pertanian dan perhutanan. Penggunaan baja kompos, dan pemeliharaan hutan. Kerana hutan dia merupakan peparuan bagi bumi. Pokok-pokok itu menyerap gas karbon dioksida dan dapat mengurangkan fenomena pemanasan global. Pengurusan sisa dan air sisa. Yang ini adalah yang ia emphasize lah dalam subtopik ini. Iaitu kita semula sisa pepejal dan kaedah olahan larut resapan tapak pelupusan untuk pengurusan air sisa. Ada 3 pendekatan teknologi hijau dalam pengurusan sisa dan air sisa. Yang pertama, pengurusan sisa ini sisa pepejal. Pengurusan tapak pelupusan dan olahan air sisa. Ini Raja menunjukkan teknologi hijau dalam pelbagai peringkat pengurusan sisa. Mula dengan yang sisa pepejal. Pembangunan pesat dan peningkatan jumlah penduduk telah menyumbangkan penjenaan sisa pepejal sampah tinggi.
Sebab populasi dunia ini meningkat. Populasi di negara kita meningkat atau sedunia. Jadi semua orang pun setiap hari menghasilkan sisa domestik. Okay. Jadi bila berkumpul dia dalam kuantiti yang sangat banyak. Jadi sekiranya sisa domestik ini ataupun sisa pekerja dari industri ini tidak diurus dengan baik, kualiti hidup dan kesihatan awam akan terjejas. Pengurusan sisa tidak hanya melibatkan pihak berkuasa tempatan, okay, tidak hanya bergantung kepada majlis perbandaran saja. Sebaliknya, semua masyarakat, okay, kita setiap orang ni perlu memainkan peranan dalam memastikan keberkesanan pengurusan sisa. Termasuk sisa pepejal. Okay, kamu lihat Raja 2.5, 5.25. Okay, cuba kena pasti peringkat pengurusan sisa yang menggunakan teknologi hijau. Okay, yang inilah pengkomposan sisa pepejal organik. Sisa pepejal yang organik ini contoh dari buah-buahan isi perut ikan, apa lagi, kulit buah-buahan, daun sayur-sayuran tu, dia dijadikan sebagai kompos. Kompos itu boleh jadi untuk bahan makanan ikan, yang lagi berkhasiat. Sisa pepejal ni dikumpul oleh truk, so dia kumpul, dia angkut ke pusat pengasingan sisa. Ini adalah truk kita semula itu. Jadi dia hantar ke pusat pengasingan sisa untuk asingkanlah kepada yang boleh kita semula tu. Hantar untuk kita semula. Okay, kertas, plastik, aluminium. Ada yang tak boleh kita semula tu hantar untuk penemuan. Okay, incinerator lah untuk dilupuskan, dibakar secara tertutup. Okay, bukan pembakaran terbuka, tapi ada incinerator. Okay, tapak pelupusan. Ini ada tapak pelupusan sisa lah. Okay. Jadi, ini adalah terbuka. Jadi, apa yang berlaku? Jadi, dia akan menghasilkan air sisa bila hujan turun tu. Jadi, perlu olahan larut resapan tapak pelupusan. Okay. Yang ini masuk dalam pengurusan air sisa. Pengumpulan gas metana. Okay. Perebutan sisa dan bahan organik ini ia akan menghasilkan gas metana. Jadi dia akan dikumpulkan dan boleh menghasilkan tenaga elektrik. Okay. Raja ini menunjukkan proses rawatan air sisa. Air sisa, wastewater, merupakan bahan buangan berbentuk cecair. Ia boleh terdiri daripada sisa manusia, sisa makanan, minyak dan bahan kimia. Air sisa boleh dibahagi kepada tadi jenis, sekarang dari punca. Boleh dari domestik, air larian stormwater. Air larian stormwater adalah secara semula jadi, itu hujan turun. Okay. Dan air sisa industri. Okay, berbanding air sisa domestik dan air larian stormwater, air sisa industri mungkin mengandungi bahan kimia yang bertoksik. Okay. Seperti
acrylonitrile, metrobenzena, toluena serta bahan seperti logam berat, arsenik, merkuri dan plumbum. Di bahan-bahan kimia berbahaya ini sukar terurai secara biologi dan boleh meresap ke dalam sistem perairan. Jadi memerlukan kaedah olahan yang lebih sistematik supaya tidak mencemarkan alam sekitar dan menjejaskan kesihatan. Jadi kaedah yang digunakan untuk merawat air sisa adalah kaedah olahan larut resapan tapak pelupusan. Dia guna prinsip elektrolisis. Boleh tonton video share semalam tu ada. Jadi prinsip elektrolisis dikenali sebagai proses penggumpalan. Sains Form 5 pun ada belajar dalam bab elektrolisis tentang penggumpalan. Boleh lihat note yang saya share semalam. Jadi proses penggumpalan merupakan pendekatan teknologi hijau yang boleh digunakan untuk mengolah air sisa, termasuk air sisa industri. Saya nak penggumpalan. Dua buku surat ini saya ekstrak daripada buku teks sains tingkatan 5 SSM. Aplikasi elektrolisis dalam industri, pengekstrakan logam, penulinan logam dan penyaduran logam. Yang ini telah kamu belajar dalam bab pertama keseimbangan redoks. Dalam bab terakhir ini, pengolahan air sisa dengan menggunakan penggumpalan. Penggumpalan maksud elektrolisis dan penggumpalan. Dia adalah satu teknik yang inovatif yang digunakan untuk merawat air sisa. Jadi ada dua proses, iaitu elektrolisis dan penggumpalan. Proses elektrolisis ada anod, ada katod. Ini anod, ini katod. Anod adalah seperti logam, adalah logam seperti kepingan aluminium. Logam yang disambung, anod logam disambung pada terminal positif bateri sumber elektrik, dia akan mengion. Atom aluminium akan membebaskan elektron membentuk ion aluminium yang bercas positif. Di katod seperti karbon, jadi ion hidrogen, ion hidrogen akan dipilih untuk dinyacas membentuk gas hidrogen. Gelembung gas hidrogen terbebas dari katod dan akan naik ke permukaan air. Penggumpalan berlaku apabila ion aluminium dan ion hidroksida dan bahan pencemar, nombor 3, ikut nombor dalam air sisa bergabung untuk menghasilkan gumpalan yang dikenali sebagai flok. Nombor 4, flok yang terperangkap dalam gelembung gas hidrogen akan terlepas dari katod dibawa naik ke permukaan air.
Vlog yang lain, yang lebih tumpat tu akan tenggelam berkumpul di dasar. Yang berkumpul di dasar ini ialah bahan enak cemar. Jadi bahan enak cemar selepas dirawat dengan betul boleh digunakan sebagai baja dalam sektor pertanian. Vlog yang tenggelam tu, bahan enak cemar, setelah dirawat dengan betul boleh digunakan sebagai baja dalam sektor pertanian atau dilupuskan dengan kaedah bersesuaian bergantung kepada komposisi bahan yang terdapat dalam bahan enak cemar ini. Jadi vlog yang terapung tu dia boleh diasingkanlah melalui penerusan. Akhirnya air sisa yang sudah diolah dapat digunakan semula untuk pengairan tanaman atau disingkirkan sebagai effluent. Effluent adalah bahan buangan dalam bentuk cecair yang dialirkan ke dalam sistem peparitan atau sumber air. Effluent ini haruslah dirawat. Guna kaedah olahan larut resapan tabak pelupusan. Guna prinsip elektrolisis. Proses elektropenggumpalan. Video ini juga you tontonlah. Kepentingan teknologi hijau dalam kehidupan. Teknologi hijau telah membuka lembaran baru dalam bidang teknologi. Dengan pendekatan yang lebih mesra alam tanpa mengetepikan fungsi asal sesuatu teknologi. Perkembangan ini memberikan sumber kepada sektor ekonomi negara melalui pewujudan sektor industri baru dan peluang pekerjaan berteraskan teknologi hijau. Pelbagai kepentingan teknologi hijau dalam kehidupan dapat dilihat dalam Raja 5.27. Pertama, sumber tenaga boleh diperbaharui ni, tenaga hidro, solar, geothermal dan angin merupakan sumber tenaga yang lebih bersih. Dia tidak menghasilkan gas rumah hijau ataupun bahan-bahan pencemar. Pengurusan sisa buangan yang lebih berkesan. Melalui kitar semula, penenuan dan olahan larut resapan tabak pelupusan. Dan juga gas metana terhasil tu kumpul untuk menjana elektrik. Jadi, kualiti hidup meningkat, dapat memacu inovasi baru dan membantu memperlahan pemanasan global. Pencemaran sungai Kim-Kim yang berlaku pada tahun 2019 disebabkan oleh pelepasan air sisa industri yang tidak diolah ke dalam sungai. Menyebabkan pembebasan gas toksik. Berakhirlah silibus kimia tingkatan 5 ke nota-nota dalam modul kimia juga kamu bacalah. Baca
Dan nanti lepas kelas ada masa saya cuba Google kan. Kamu sendiri sebenarnya boleh Google-nya. Semua kita apa tak faham, kita Google kat internet lah. Semua orang pun belajar melalui internet. Saya nak masuk kepada perbincangan soalan struktur percubaan Pulau Pinang. Soalan saya share semalam dah. Okay. Untuk UP2 Selasa minggu depan tu, saya akan bagi kamu 40 soalan objektif, termasuk semua bab lah, bab form 4, form 5. Lebih kepada, saya akan masukkan banyak soalan pengiraan. Disebabkan dia dijalankan secara online, jadi saya nak meningkatkan tahap kesukaran. Sepatutnya 1 jam 15 minit 40 soalan, tapi saya nak tingkatkan tahap kesukaran, jadi 40 soalan 1 jam. Kalau senang sangat, macam-macam masalah boleh berlaku. You tahu kan, online ni susah nak dikawal. Jadi kita nak padatkan masa menjawab itu supaya pelajar dapat kurangkanlah masalah itu. Bila menjawab, pelajar diharap tak merujuk kepada sumber mana-mana. Dia bukan open book test. Dia merupakan satu ujian tanpa rujuk siapa-siapa atau rujuk buku. Kalau boleh pelajar digalakkan order printer. Kalau tak ada printer, boleh order kat Shopee, beli online. Senang kalau you cetak. Tak payah salin soalan. Printer tu setiap orang pun perlu punya. So nanti saya nak ambil kehadiran supaya saya boleh tanya pelajar untuk bagi jawapan lah. Saya tak nak saya seorang baca soalan, saya seorang jawab. Semua pun hadir. Ada 2 orang tak hadir saja.
Yang belum beli printer tuh, kamu tulis ke test-pad. Soalan tak perlu salin lah, hanya tulis jawapan saja. Okay, soalan pertama. Saya ikut urutan ah. Avinesh, tolong jawab. Cuba. Fahamkan soalan dulu. Raja satu menunjukkan kedudukan beberapa unsur A, B, C, D, E, F, G, H. Dengan menggunakan simbol A sampai H, jawab soalan yang berikut. Nyatakan satu unsur yang boleh dikelaskan di bawah kumpulan satu. Avinesh? Kalau macam ini, saya panggil tak nak jawab. Susah. Buzzer data kita semua. You sudah lemah. Lagi, kamu saya tak tahu you ada kat mana sekarang. Okay? Sebab tak ada respon. Azira? Ya. Soalan 1A. Apa jawapannya? Kumpulan 1. Yang ini pun tak tahu macam mana ah. Soalan 1 adalah paling senang punya. Kumpulan ialah laju yang menegak dalam jadual berkala. Ni kumpulan 1, ni 2. Jadi ada 18 kumpulan dalam jadual berkala. 1 hingga 18. Nampak kumpulan 1 ada 2 unsur tu kan? Hah? C ya? Ya. Okay, selain C, G pun boleh. Ya. Okay. Okay. So, betul jawapan kamu. Nyatakan unsur yang wujud sebagai molekul di atom. Chen Xian? Okay. Betul. F ini ialah klorin. Dia mesti daripada bukan logam. Okay, mengapa unsur B tidak reaktif secara kimia? Seng Hong? Kerana
tidak mencapai susunan elektron yang stabil. Salah. 这念 Ada. jawab. Kenapa unsur B tidak reaktif secara kimia? Unsur kumpulan 18. Telah mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Salah. B là neon. Wei Xiang. Wei Xiang boleh respon. Lama sangat ni ya. Yunis. Kerana unsur B wujud sebagai monoatom. Salah. Chun Kit. Cikgu saya tak Hah? tahu. Macam mana ni? Sudah keluar banyak kali soalan ni tau. Sinyang. Atom B telah mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Sangat bagus. Tepat. Mesti mention atom. Okay. Ini bermaksud Sinyang dia ada take note fokus selama ini. Tak tulis perkataan atom tu teruslah tak dapat markah. Atom B telah mencapai susunan elektron oktet. Yang stabil tak perlu tulis pun boleh. Next. Tuliskan susunan elektron bagi atom E. Kita lihat. Tulis susunan elektron bagi atom E. Okay, Hana. Cuba. 285. Betul. Bagus. 285. Kerana kita tengok dari sini, dia adalah kumpulan 15. Jadi susunan bilangan elektron valen ialah 5 lah. Kalau 3, 285. Nyatakan kedudukan unsur E dalam jadual pekala unsur. Kedudukan unsur E dalam jadual pekala unsur. Avinesh. Avinesh. Teruk Avinesh ni. Rupanya dia sudah mute sound. Dia buat benda lain Dia bukan menyertai sesi PTBR. Kimia sekarang. Jamin.
Kumpulan 15 skala 3. Okey, betul. Daripada susunan elektron, kita tahu kumpulan dan skalanya. E1, maklumat di bawah menunjukkan ciri istimewa bagi suatu unsur dalam raja 1. Dia dapat membentuk sebahagian berwarna, bertindak sebagai mangking. Unsur yang manakah menunjukkan sifat ini? Qting, cuba. H. Okey, apakah H ini? Unsur peralihan. Yes, betul, bagus. Unsur peralihan dia ada ciri-ciri istimewa. Okay, selain itu, dia mempunyai lebih daripada satu nombor pengoksidaan. G bertindak balas dengan F menghasilkan satu sebatian berwarna putih. Nyatakan jenis sebatian terbentuk, tuliskan formula kimianya. GF. G, unsur kumpulan 1, iaitu atom logam dengan F. Kumpulan 1 dan kumpulan 17, atom logam dengan atom bukan logam. Jadi akan bentuk jenis sebatian apa. Dan tulis formula kimia. Formula kimia sebatian yang terbentuk itu. Yihan? Sebatian ion. Formula kimia GF. Betul. Formula GF. Itu kalium chloride. Okay. Atom G akan membebaskan satu elektron valence membentuk ion G+, manakala atom F akan menerima satu elektron membentuk ion F-1. Daya elektrostatik yang kuat, okay, ion G+ dan ion G posisi 1 dan ion F ini dia akan tertariklah antara satu sama lain membentuk ikatan ion. Kalium bertindak balas dengan air untuk menghasilkan satu alkali dan sejenis gas yang tidak berwarna. Persamaan kimia adalah seperti yang berikut. Seimbangkan persamaan kimia untuk tindak balas itu dengan menentukan nilai X, Y dan Z. Chen En boleh cuba tak? Semua dua. Semua dua. So, kita banding kiri kanan lah. Kalau cukup sama, itu adalah betul. Ini caranya kita seimbangkan ya. K, 2, O, 2, H, 4, sini 4. Okey. Betul. Okey, Avinash, kalau you nak respon, sila bagi tahu. Bukan mic. Jawab.
Zuyang, sila namakan bahan tindak balas dan hasil tindak balas ni. B. Bahan tindak balas ialah kalium atau air. Hasil tindak balas ialah kalium hidroksida. Nampak? Kamu mesti nyatakan dengan lengkap. Kalau bahan tindak balas atau tua, tak boleh kata atau. Koma, masuk dan. Ini bukan sahaja kalium hidroksida, ada juga gas hidrogen. Jadi kena mention juga. Ya, nama kan mesti tulis dalam bentuk perkataan, bukan dalam formula. Okay. Ini merupakan tindak balas unsur kumpulan 1 dengan air. Apabila kalium dimasukkan ke dalam air, dia akan melarut. Ia akan bergerak dengan sangat cergas di atas permukaan air dan menghasilkan bunyi his. Dan menghasilkan larutan kalium hidroksida yang beralkali dan gas hidrogen. Gas hidrogen ini yang menolak kalium itu bergerak di atas permukaan air. Tafsirkan persamaan kimia di atas secara kuantitatif. Khairi, 2 mol kalium ditindak balas dengan 2 mol air menghasilkan 2 mol kalium hidroksida dan 1 mol gas hidrogen. bagus. Ya, ini caranya, iaitu dari segi mol. Dua mol kalium. Kalium boleh tulis dalam bentuk formula. Tindak. Tadi Fikri tak join ya. Semasa kehadiran dia ambil, tadi kita tengok dia ada join sekarang tak? Tak. Oh, Fikri yang tak hadir hari ini. Okay. Jadi next Iza lah yang jawab Okay, kita tengok soalannya dulu. Dah kira ke belum ni? Okay, kira jisim kalium yang diperlukan untuk membebaskan 50 siang padu gas hidrogen pada suhu bilik. Ini persamaan kimia sebelum ini. Kita perlu persamaan kimia seimbang ini untuk bandingkanlah nisbah mol. Diberi ini. Okay. 50 cm padu. Ini sama dengan berapa dm padu?
Okey. Iza. 3 markah ini, markah pertama kena buat apa? Halo? Saya akan tanya banyak soalan. Lebih soalan pengiraan macam ini dalam ujian pengesanan. Jadi kamu kena mahir kira semua soalan tentang mol. Tak ada respon. Saya nak you respon maka pertama macam mana je. Mai rosak ke apa? Iza you ada tak? Ke you buat benda lain? Susah kalau macam ni. Jadi kita tanya pelajar yang selepas Iza siapa? Zixuan. Ada. Okay, maka pertama nak macam mana? Nak Cari kira apa? bilangan mol hidrogen. Okay, macam mana cari? 0,05 bahagi 24. Betul. Jadi ada banyak nombor perpuluhan. Berapa jawapannya? Cikgu bahagi. Oh, salah. Sorry. Kosong 0,05 PM1 bahagi ini 24 PM1 per mol. Berapa? 0,002 mol. Okay. 0,0208 kan? Seterusnya, Bilangan mol helium. macam mana cari? 0,002 darab 2. Akhirnya
Maka ketiga, Cari jisim jisim kalium sama dengan 0,004 darab 39. betul. Bilangan mol darab jisim atom relatif. 0,156. Letak unit Oke, kita semak. 0,156 gram. Oke, bagus. Ini soalan yang pelajar mesti menguasai mesti Pak confirm tanya dia. Anak SPM, Oke, bagus, Zishan. Oke, soalan sel kimia. Kita sampai 10.30. Raja Li 3.1 menunjukkan sebuah sel kimia. Elektrod P, elektrod Q. Elektrod P, dia kata terminal negatif. Elektrod Q, terminal positif. Okay, dua jenis elektrod logam berbeza direndam ke dalam elektrolit. Raja 3 menunjukkan beza keupayaan dan terminal negatif apabila pasangan logam yang berlainan digunakan dalam sel voltan ringkas untuk membina sel elektrokimia. Untuk membina siri elektrokimia. Cadangkan elektrolit yang sesuai untuk eksperimen di atas. Pavitron, Pavitron, macam mana kalau nak jawab soalan SPM, belum ready lagi, saya kata buat dulu kan. Kurang-kurangnya you usaha kena cari jawapan. So kita semua tak tahu you sekarang kat mana You sudah mute sound ke? Kamu tak nak respon? Ke apa? Kita semua tak tahu. Hotel ini boleh? Try. Boleh. Acid hydrochloric. Guna acid. Acid hydrochloric. Boleh. Kita elakkan guna acid. Boleh. Okey, acid hidroklorik, natrium hidroksida, hukum 2, sulfat, natrium klorida. Okey, kalau saya selalu saya guna NaCl lah. NaCl. Betul Yang mana? Susunkan logam P, Q, R, S, T mengikut susunan tertib menurun dalam elektrokimia. Dari atas ke bawah.
Rachel? Rachel? Macam mana Puan? Kena susun dulu. So, apakah hubungan antara pasangan logam ini dengan beza keupayaan? Okay, pelajar kena consider jarak antara pasangan logam ini. Semakin jauh jarak antara dua logam, semakin tinggi beza keupayaan. Dan mana satu ke atas adalah yang atas itu ialah terminal negatif. Kerana semakin atas, logam dalam elektrokimia, semakin elektropositif logam itu. Terminal negatif adalah logam yang lebih elektropositif. Itu atom logamnya lebih cenderung untuk membebaskan elektron membentuk ion positif. Jadi ini kita susun SQ dulu sebab dia paling besar beza keupayaannya. Dan S ke atas. Okay, lepas tu PR, R di atas P. Okay, tak boleh. Okay, TS. P terminal negatif. So, T di atas S. Ini sudah. Ini sudah. Yang sudah kita susun tu, kita buat tik lah. PR, PQ 0.7. Q adalah terminal negatif. Maksudnya P di bawah Q. PR, R ialah terminal negatif. Jadi R di atas P. R di atas P. Jadi dekat sini. Kena consider jarak dia. Jarak paling dekat TS dan diikuti PQ ini. Dan SQ paling jauh lah. SQ paling jauh. Dan PR tu jadi kena kita lukis bawah sikit. Macam tu. Okay. Macam baru nampak jarak tu lah. Jadi kita susun TSRQP. Okey, betul. Nanti cikgu share jawapan ini ya. TSRQP. Berdasarkan jawapan anda dalam 3A2, nyatakan pasang elektrod yang memberikan bacaan voltan yang paling tinggi. Ramalkan beza keupayaan sel ini. Voltan paling tinggi, maksud jarak adalah paling jauh lah antara pasangan logam itu. PT.
Tadi kamu perlu juga nyatakan dia punya wotana. TS 0.55 SQ 1.65 PR 1.10 PQ 0.70. Oke, jadi pasangan logam PT itu berapa beza keupayaan? Nampak jelas kan? So, Rachel boleh jawab. Pasangan logam mana? Boleh bukan Man cakap tak? Boleh. Sila respon. Pasangan logam mana mempunyai beza keupayaan tertinggi? Saya sudah SQ. bagi jawapan. Sekarang ciri elektrokimia yang lengkap untuk soalan ini ialah kat sini. Pasangan logam tak semestinya mesti kat jadual 3. Kamu kena consider ciri elektrokimia keseluruhan untuk soalan 3 ini. Jadi daripada ini, okay, pasangan logam mana paling jauh TP. jaraknya? Okay. TP kan? Jadi berapa beza keupayaannya? $2.9. Tambah semua kan? Ya. Betul. Jangan lupa unit apa? Unit. Kena letak unit lah. Good. Kita tambah ketiga-tiga ni. Jadi ini merupakan beza keupayaan bagi pasangan logam TP. Jika logam Q ialah kuprum, Q ini kuprum cadangkan logam P beri satu sebab. Cadangkan satu logam P kat bawah kuprum itu. Dan beri satu sebab. Sebab kena kaitkan dengan sebab ini KSSN kan. Kaitkan dengan keupayaan elektrod piawai. So, you tengok buku teks muka surat 37. Faktor yang ataupun kaitkan dengan keelektropositifan pun boleh. Kisah kimia ada kat muka surat 27.
Tengok buku teks muka surat 27. Elektrod P adalah terminal negatif. Elektrod P. Jadi kerana E0 ya lebih negatif. E0 E lebih negatif. E0 Q lebih positif. Jadi E0 tu kamu tengok buka surat last kamu scan QR code tu dapat ini. Buku teks. Jadi ada rumus lah kimia yang kamu perlu tahu lah. Aplikasi untuk soalan pengiraan. Lebih negatif dia ada tanda negatif. Lebih positif maksud dia kat bawah. Okay. Nampak? E0 lebih negatif, dia lebih elektropositif. Dia kat atas. Dalam siri kopai elektropiawai. Tapi KSSM dia kamu kena ikutlah silibus dia. So beri sebab kena beri sebab dari segi E0 lah. Okay, logam P ialah apa? Boleh cadangkan logam P ialah apa? Rocky? Argentum. Kerana argentum kurang elektropositif berbanding dengan kuprum. Ya, betul. Kalau kita nak beri sebab dari segi E0, kita nak ikut silibus KSSM kan. So, kita beri sebab. Okay. Lebih positif lah gitu kan, lebih positif. Kat bawah maksudnya, kedudukan di bawah maksudnya dia lebih positif. Ataupun kurang negatif.
kurang negatif. Actually kedua-dua pun boleh. Lebih positif atau kurang negatif. Boleh. Lebih positif, kurang negatif. Jadi kamu tengok siri keupaya elektropiawai. Kita cuba cari agenda kat mana, ada tak? Kat sini. Dan kupung di sini. Kan? Jadi nilai ino agentem je lah lebih positif lah. Dia di bawah. Jadi kita tak nak guna ini sebab dia kedua-dua positif. Okey. Raja 3/2 menunjukkan susunan radas yang digunakan oleh pelajar untuk menyadur sudu besi dengan lapisan kuprum. Penyaduran logam. Logam penyadur ada disambung pada anod dan objek yang perlu disadur pada katot. Nama proses ini kita panggil penyaduran logam. Salah satu aplikasi elektrolisis dalam industri. Perubahan tenaga untuk sel ini. Paukis. Ya. Perubahan tenaga. Tenaga elektrik ke tenaga kimia. Ya, betul. Sel elektrolisis. Ruian. Yes. Next. Boleh try? Anak kuprum to ion kuprum tambah 2 elektron. Cathode? Cathode is kuprum, ion kuprum tambah 2 elektron to kuprum. Solution X. Jadi larutan X mesti guna kuprum kerana kita nak menyadu sudu besi dengan lapisan kuprum. Jadi elektrolit mesti mengandungi ion kuprum 2.
Ya, bagus. Betul, Keempat. Ini tentang kadar tindak balas. Dua eksperimen telah dijalankan untuk mengkaji faktor mempengaruhi kadar tindak balas. Jadual 4 menunjukkan perincian setiap eksperimen. Kita bandinglah apa bezanya, kita boleh cari faktor. Eksperimen 1 dia pakai serbuk zinc berlebihan 20 cm padu asid sulfrik. Jadi bila zinc bertindak balas dengan asid sulfrik, dia akan release gas. Nanti kena tulis persamaan kimia seimbang. Ini suhu sama nampak. Jadi ini bukan faktor suhu. Dia beza apa? Beza dari segi ni. Jadi apakah fungsi lautan kupon sulfat dalam eksperimen 2? Avitran? Kenapa ada bunyi macam tu Chu Wei Xiang nak jawab Ya, cikgu. Jawablah. Sebagai mungkin. Sebagai mungkin. Yes, betul. Ini faktor mungkin. Good. Winesh Pak Witan, saya tanda tanya you lah. Bagi masa tak ada respon. Saya kena call mak you lah. Dan ayah kamu bagi tahu apa jadi sekarang. Next, kita nak tanya siapa? Belum. Surenta. Cikgu. Okey. Tulis persamaan kimia bagi tindak balas zinc dengan asid sulfik. Sebut je. Jadi sebut formula dulu. Zinc punya formula apa? ZN2+. Zinc punya kan? Tambah Lepas tu nak SO. buat apa? Tambah SO. For Asid sulfik punya formula kimia apa? H2SO4. Lepas tu kasih apa? Sama dengan bukan apa? Menghasilkan yang anak panah. Bukan sama dengan hasil. Okey. ZN Hasil garam. SO4 tambah H2 Plus sudah seimbang ke belum? Bersama ini dah seimbang ke belum? zinc Dah sulfate ke belum? Jawab. H2. Sudahlah, saya sudah tulis. Sudah. Lepas tu sudah seimbang ke belum? Sudah. Zinc Sudah 1, H2, kiri kanan 2 dan ion sulfat 1. So, dapatlah 2 markah. Faham? So, step kedua mesti cek seimbang ke tak. faham. Very good. Ini markah bonus, markah kedua, markah bonus untuk belajar yang dapat tulis formula kimia dengan betul. Okay, thank you Surenta. Alright. Teruskan usaha.
Seterusnya, pelajar tak respon, saya kena call parent hari ini. Sebab ini adalah masalah yang kritikal. Sofia? Ya, cikgu. Kirakan purata kadar tindak balas untuk eksperimen 1 dan 2 dalam unit siang padu per saat. Eksperimen 1.5 cm per saat. Kamu mesti bagi tahu langkah dulu. Apa bagi 30. apa ke, macam mana? Ulang semula tak dengar. 30 bahagi 20. Okey. 30 cm padu bahagi 20 saat. Betul. Okey, nanti one by one saya tulis dulu. Berapa? 1.5 cm padu per saat. Bagus, you ada sebut unit. Okey, eksperimen 2. 30 cm padu bahagi 12. Sama dengan 2.5 cm padu per saat. okey, tepat. Dapat maka 2. Okey, so ini soalan ini akan tanyalah kalau dia tanya kadar tindak balas. Next. Wigisun. Dengan menggunakan teori pelanggaran, terangkan mengapa terdapat perbezaan kadar tindak balas antara eksperimen 1 dan 2. Kadar tindak balas dalam eksperimen 1 lebih tinggi daripada kadar tindak balas dalam eksperimen 2 lebih tinggi daripada 1. Makin merendahkan tenaga pengaktifan dalam eksperimen 2. Frekuensi pelanggaran berkesan antara ion hidrogen dengan atom zinc dalam eksperimen 2 bertambah. Okey, point you semua betul. Cuma istilah bertambah tu kena guna lebih tinggi. Jangan guna bertambah. Okey, bagus. First, kita mesti compare kadar tindak balas. Kadar tindak balas eksperimen 2 lebih tinggi. Lepas itu kita mention faktor. Kehadiran makin. Atau kita sebutlah nama makin tu larutan kuprum 2 sulfat sebagai makin dalam eksperimen 2 merendahkan tenaga pengaktifan. Okey, point kedua. Point ketiga, kena mention frekuensi pelanggaran berkesan. Antara, sebutlah nama ion itu berdasarkan persamaan ion. Antara atom, zinc, mention jenis zarah dan ion hidrogen. Saya harap pelajar semua respon, jangan takut salah. Kita dah habis silibus, kita hari ini pun dah mula teknik menjawab.
Soalan SPM. Okay. Frekuensi pelanggaran berkesan antara atom zinc dan ion hidrogen dalam eksperimen 2 lebih tinggi. Setiap ayat tu mesti ada perbandingan. Kena mention eksperimen mana setiap ayat tu, kena nyatakan eksperimen apa dan mesti ada perbandingan. Lebih tinggi. Tak tulis berbanding dengan eksperimen 1 pun boleh. Itu tak kisah. Jangan guna istilah bertambah berkurang. Tak terima dalam SPM. Jadi ada kesiapan dalam buku teks kamu kena take note. Okay, lakarkan graf isi padu gas dikumpul melawan masa bagi eksperimen 1 dan 2 pada paksi yang sama. Okay, saya nak tanya, graf ini akan gabung tak? Lengkung graf eksperimen 1, 2 gabung ke tak sama pada akhirnya? Pelajar boleh snapshot jawapan EE ini dalam grup. Siapa yang jawab tu kena snapshot lah sekarang. Chun Xiong. Ada. You ada printer tak? You dah print ke belum? Tak ada printer? Tak ada. Beli satu lah. Okay. Cuba fikirkan. You lakarkan kat testpad sekarang ke mana-mana kertas. Ada testpad tak? Sudah beli ke belum? Sudah pinjam tak? Ada testpad tak? Kertas kosong A4 boleh. Sekarang you snapshot jawapan you kat grup. Okay. Pelajar lain juga lakarkan. Kena label. Which lengkung mana satu ialah eksperimen 1 punya. Mana satu for eksperimen 2. Okay, kita tengok. Chun Xiong sekarang sudah bagi tahu kami ya. Okay. Okey, kita bincang soalan 5A1 dulu nanti baru Chun Xiong punya tu. Raja 5 menunjukkan pertukaran pambem 2 nitrat. Tulis formula kimia bagi pambem 2 nitrat. Pavitron Avinesh sudah keluar. Cikgu sudah send. Pavitron pun tak nak belajar. Teruk sangat lah. Macam mana tolong? Dua, satu. Okay, ini bentuk graf. Yes, good. Betul ini bulat sikit Chun Xiong. Okay. Yes. Ini
Dia tidak mempengaruhi isi padu gas yang terhasil. Formula kimia pambam 2 nitrat. Pang Junki. Junki. Junki masih online kan? Halo. Pambam 2 nitrat. Formula. Teknik menjawab kita akan guna fully ya. Waktu tutorial. Waktu yang putih itu pun kita guna. Formula kimia pambam 2 nitrat boleh? Junki. Junki dah rajin ya. Tugasan pun ada upload. PbCO3. Are you sure? Nitrat. Ini apa? Pb2 plus. Nitrat punya formula apa? Junki. Ya. NO3. NO3. Ada cara. Formula ion nitrat ialah apa? Cara apa? Asas kimia yang pertama mesti hafal formula ion. Ion nitrat cas apa? PbNO3. NO. Kamu kena tahu formula ion dulu. Saya tanya you dulu. Saya bukan tanya ini. Saya tanya ini. Formula ion nitrat ya apa? Ada cas kan? Berapa casnya? Macam mana nak lulus Formula ion pun belum hafal, belum ingat. Cuba sekali lagi. Junki, kami menunggu jangan basi masa kami ya. PbNO3 2. NO3 kena bracket Formula ion nitrat ialah -1. Bila kita silang cas tu 2, jadi terdapat PbNO3 bracket 2. Okey, namakan tindak balas 1. Apakah nama tindak balas 1? Larutan pambam 2 nitrat bertindak balas dengan larutan natrium karbonat. Chen Sun. Pengulaian ganda 2. Yes, betul, bagus. Atau pembentakan pun boleh. Dalam buku teks, kita guna penguraian
ganda 2. Double decomposition reaction, formation of insoluble salt. Berdasarkan Raja 5, kena pasti garam R, pebejal S dan gas T. Shimin, R ialah plumbum 2 karbonat, S ialah plumbum 2 oksida, T ialah karbon dioksida. plumbum 2 karbonat, CO2. S ialah apa? Ulang. Plumbum 2 oksida. Okay, very good. Kamu boleh tulis dalam nama ataupun dalam formula kimia tadi. Sepuluh setengah kamu ada kelas lain apa? Semua sudah respon hari ini ya. Kecuali 3 orang lah. Seorang tak hadir, 2 orang tu tak tahu kenapa. Nanti saya kontak. Sekarang kelas apa? Boleh respon? Rehat. Oh, pukul 11 baru ah. Ya. Okey, habiskan muka surat ini. Sekejap saja. Okey, Azira, nyatakan warna pepejal S. Azira, pepejal S. Plumbum 2 oksida warna apa? Warna putih. Bukan. Warnanya kena sebut warna panas, warna sejuk. Pelajar, kalau pelajar digalakkan beli buku teks form 4 di Shopee ya. Kalau tak biasa dengan yang soft copy tu. Okey. Tak tahu Waktu panas warna putih. Tak. Itu zinc. Itu adalah bukan. Zhenxian. Merang semasa panas, kuning semasa sejuk. Okay, bagus. Lukiskan gambar raja berlabel bagi pemanasan pepejal garam A dalam tindak balas 2. Tindak balas 2. Okey, yang ini lukisan. Ini ya. Okey. Berapa markah? 2 kan? Okey, 2 markah. Ini markahnya. Gambar raja berfungsi dan mesti label lah. Gambar raja macam mana baru berfungsi? First, take note lah. Arrow with heat. Tak payah lukis Bunsen burner. You arrow with heat saja. Label, panaskan. Dan mesti ada tulis lukis clamp, pengapit ini.
Okay, ketiga, line water with dash lines. Air kapur dengan garis dash. Nombor 4, delivery tube is immersed in lime water. Sekiranya mana-mana satu daripada 4 ini salah, tak ada markah P1. Okay? Dan no mark if one of them is wrong, or no mark if test tube with lime water has stopper. Jangan letak stopper pada tabung uji yang berisi dengan air kapur. Okay, correct label. Correct label mesti ada ini, zinc carbonate. Betul tak? Sorry, pambem 2 carbonate. Label pambem 2 carbonate. Okay, stopper pada tabung didik ini bukan boleh diabaikan. Ini cuma masa tahun itu mereka abaikan. Sekarang tak. Lukis, you tak boleh masuk dalam semua. You mesti ada keluar sikit. So, telinga kat bawah lah. Label kena ada 3. Zinc carbonate, panaskan. Okay, sorry, pambem 2 carbonate, panaskan dan juga air kapur. Okay, persamaan kimia bagi tindak balas 2. Tindak balas 2. Okay, ini senang lah. Dia bagi 1 markah saja sebab tak perlu seimbang. Okay. Hana? Persamaan kimia tindak balas 2. Pambem 2 karbonat. Dia diuraikan membentuk pambem 2 oksida dan gas karbon dioksida. Okey, pengiraan 2.67 gram garam A dipanaskan dengan magma, hitung isi padu gas T yang dibebaskan dalam keadaan bilik. Okey, pertama sekali pelajar kena carilah bilangan untuk garam R itu. Garam R itu ialah pambem 2 karbonat. Berapa? 2.67 bahagi dia punya jisim molar. Okey, ini saya terus papan jawapan Cuma masa ni. Okey. Semua dapat ini jawapan? Okey, isi padu adalah 2.4 dm padu. Itu saja untuk perbincangan hari ini. Kita teruskan minggu depan. Tolong siapkan semua termasuk esei. So, supaya bila kamu beri respon boleh laju sikit lah. Okey, terima kasih kepada semua. Kita surai. Okey, sama. Okey. 谢谢老师，拜拜。